bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua. Hari ini apabila Rafida Ibrahim diarah oleh mahkamah untuk membayar sebanyak RM250,000 hantaran kerana membuat fitnah terhadap Datuk Haris dan juga syarikat beliau. Apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Ramai mungkin yang tidak mengetahui. Rupanya individu ini kaki fitnah juga ya. Jadi saya ingin membawakan anda semua ya untuk mendengar ataupun membaca bersama kenyataan media ini bersama dengan saya hari ini. Jadi ini dia sahabat semua. Rafida Ibrahim diarah bayar sebanyak RM250,000. Wang besar, wang besar. Saya pusing Halim. Mari kita baca kenyataan media ini. Jadi pelakon yang juga pempengaruh terkenal Rafida Ibrahim diperintah membayar sebanyak RM250,000 kepada usahawan Datuk Haris Embong dan syarikatnya oleh Mahkamah Tinggi di sini hari ini berhubung satu hantaran fitnah dalam media sosial 3 tahun yang lalu. Hantaran fitnah yang dibuat Rafida berumur 38 tahun itu berkaitan keengganan syarikat yang menjual produk sejuk beku tersebut membayar hasil kerjanya selepas diberhentikan pada Ogos 2021. Hakim Dr. John Lee Kin Hao alias Muhammad Johan Lee memutuskan demikian selepas membenarkan saman yang dikemukakan Haris dan syarikatnya iaitu Aris Prop Holding Sdn Bhd masing-masing selaku plaintiff pertama dan kedua. Dalam penghakiman ketika membenarkan saman itu, Hakim Muhammad Johan berkata mahkamah mendapati hantaran yang dibuat oleh Rafida selaku defendant itu adalah satu fitnah. Perkataan yang digunakan defendant adalah telah mendedahkan plaintiff kepada kebencian, cemuhan dan penghinaan dan menggunakan perkataan yang merendahkan maruah plaintiff di mata awam. Defendant juga telah mengajak pembaca-pembaca dalam hantaran itu untuk menjauhi plaintiff, kata hakim itu lagi. Penghakiman lanjut turut menyatakan mahkamah mendapati hantaran tersebut juga turut membawa maksud syarikat berkenaan telah mengambil kesempatan ke atas defendant dengan enggan membayar hasil kerja beliau. Ayat defendant menguatkan lagi gambaran tersebut keseluruhannya dan menambahkan lagi gambaran kepada pembaca seolah-olah syarikat perniagaan yang tak beretika, perniagaan yang mengeksploitasikan atau menggunakan hikmat seseorang tanpa bayaran dan tidak bermaruah, dan perniagaan syarikat itu tidak berkat, kata hakim itu lagi. Itu antara penafsiran dan juga pencerahan daripada hakim. Dalam pada itu, mahkamah turut menolak tuntutan balas yang difailkan Rafida terhadap Haris dan syarikatnya antaranya sebanyak 4,000 bagi gaji tertunggak bulan Ogos 2021 termasuklah bayaran ganti notis. Justru berdasarkan alasan-alasan itu, mahkamah membenarkan tuntutan plaintiff terhadap defendant dan memerintahkan agar defendant membayar ganti rugi sebanyak RM100,000 kepada plaintiff pertama Haris dan RM150,000 terhadap plaintiff kedua Aris Prop, iaitu syarikat kepada Mr. Haris selain kos RM30,000 dibayar kepada kedua-dua plaintiff. Pada masa yang sama, mahkamah turut mengeluarkan perintah injaksi bagi menghalang defendant sama ada melalui diri sendiri, ejen-ejen atau orang lain daripada menerbitkan perkataan fitnah terhadap plaintiff dalam apa jua sekalipun. Sementara itu, berhubung satu lagi hantaran fitnah yang dibuat defendant dengan mengatakan plaintiff pertama Haris tidak bermaruah, tidak berintegriti dan jelik, mahkamah mendapati plaintiff pertama gagal membuktikan semua unsur-unsur fitnah bagi hantaran tersebut. Jadi semasa prosiding, Haris dan syarikatnya diwakili peguam Joycelyn Goh serta Fu Hong Chuen, manakala Rafida diwakili peguam Nur Hafizah Abdul Rahim. Sementara itu, Haris berkata ketika ditemui selepas prosiding berkata dia menarik lega dengan keputusan mahkamah hari ini apabila selepas 3 tahun dicemu akibat hantaran fitnah. Dengan keputusan hari ini dapat membersihkan nama saya dan syarikat. 3 tahun saya berada dalam alam kegelapan dan seorang memenang serong terhadap perniagaan saya, katanya kepada Cosmo hari ini. Jadi itu antara kenyataan daripada Datuk Haris ini. Apabila hari ini keputusan mahkamah membuat keputusan yang begitu mengejutkan. Individu yang digelar sebagai influencer pempengaruh Rafida ini telah pun diarahkan untuk membayar
RM250.000. Kerana fitnah, sahabat semua. Rupanya ya, individu ini adalah kaki fitnah. Alright, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan sebelum saya akhiri, adik suspek serang Balai Polis Ulu Tiram di arah jalani rawatan kemurungan. Jadi ini berkaitan dengan satu perkara yang menggemparkan seluruh negara ya. Jadi berkaitan dengan adik ya, adik kepada adik suspek ya. Mahkamah Seksyen Johor Bahru hari ini memerintahkan seorang wanita yang merupakan ahli keluarga yang menyerang Balai Polis Ulu Tiram Melalu mendapatkan rawatan di hospital setelah mengalami simptom kemurungan. Hakim Rashidah Roslim memutuskan perkara itu selepas peguam yang mewakili kelima-lima tertuduh, Faizal Rahman, membuat permohonan agar tertuduh kelima, Maria Radin Imran 19 tahun, dirujuk ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Peguam tersebut juga turut memaklumkan kepada mahkamah bahawa Maria dikesan mempunyai tanda-tanda kemurungan ketika bertemu anak guamnya itu yang ditahan di penjara Simpang Renggam. Saya mohon mahkamah untuk merujuk Maria ke hospital yang bagi mendapatkan rawatan lanjut segera berikutan tanda-tanda kemurungan yang dikesan ketika bertemunya akhir Jun lalu, katanya ketika prosiding sebutan semula kes di Mahkamah Seksyen hari ini. Mahkamah kemudian memerintahkan tertuduh mendapatkan rawatan hospital dengan kadar segera tanpa gagal. Timbalan pendakwa raya Razida Faik tidak membantah permohonan peguam terbabit dan bersetuju supaya Jabatan Penjara mengambil tindakan yang sewajarnya. Fazida turut memohon mahkamah supaya menetapkan tarikh sebutan semula baharu susulan laporan pakar keganasan masih belum dilengkapkan. Mahkamah menetapkan 2 September depan sebagai tarikh baharu sebutan semula kes itu bagi mendapatkan laporan pakar keganasan sebelum dipindahkan ke kes berkenaan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Itu dia sahabat semua antara perkembangan ya pendakwaan terhadap keluarga suspek ya yang menyebabkan anggota keselamatan ya menemui ajal ya kerana perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi sahabat semua, itu dia antara dua perkara yang menarik ya saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama tadi berkaitan dengan individu yang sedang hangat diperkatakan ini, Rafidah Ibrahim. Beliau membuat konten berkaitan dengan Kampung Sungai Baru. Datuk Khalid Samad pula menyatakan jangan dengar cakap daripada Rafidah ini kerana semuanya itu adalah mengelirukan. Mungkin juga fitnah. Sebab hari ini beliau telah diarah untuk membayar RM250,000 kerana menfitnah Datuk Haris dan syarikatnya. Itu dia. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.